Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin Muhammad Rasdi, dan saya ingin membincangkan suatu perkara terhadap bagaimana sebuah parti itu cuba nak menghasut rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu, dengan menunjukkan betapa mereka itu adalah juara-juara Islam dan mempertahankan Islam daripada diporak-porandakan ataupun dihapuskan dan sebagainya. Jadi mereka menggunakan macam-macam fitnah, macam-macam cerita-cerita yang tak tentu hujung pangkalnya, dan mengungkit perkara-perkara lama dan sebagainya. Jadi pada kali ini saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan melihat apa yang dilakukan oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah dan juga Raja Permaisuri Agong. Bagaimana mereka menjadi contoh bagaimana Islam ni boleh dijadikan sesuatu aspek ataupun kehidupan yang penting bagi kesemua rakyat Malaysia dan keseluruhan dunia. Jadi cerita ini adalah bagaimana Islam boleh diselamatkan, dimuliakan, dikembangkan, dibesarkan, bukan dengan cara memaki hamun, bukan dengan cara menggugut orang-orang bukan Islam, bukan dengan cara menahan orang-orang bukan Islam daripada budaya mereka dan sebagainya, tetapi dengan sifat kasih sayang, dengan sifat toleransi, dengan sifat kefahaman antara satu sama lain. Dan ini telah ditunjukkan oleh Duli Yang Maha Mulia kedua-dua apabila mereka membuat lawatan secara mengejut kepada sebuah keluarga Hindu, iaitu Puan Kamala Das, yang menyambut hari lahir yang ke-100, iaitu pada hari yang sama dengan hari jadi Duli Yang Maha Mulia pada hari Isnin yang lalu. Di sini saya ingin bangkitkan 4 perkara yang cukup besar maknanya, lebih besar daripada laungan-laungan Anwar Musa, daripada laungan Hamzah Zainuddin tentang isu Allah, isu murtad dan sebagainya. Semua tu tuan-tuan adalah isu yang dibangkitkan untuk mengajak orang Islam bermusuh-musuhan. Tetapi Duli Yang Maha Mulia menunjukkan contoh bagaimana Islam membuat rapat kemesraan, rapat untuk saling menghormati antara satu sama lain. Jadi pertama, kalau kita lihat kedua-dua Duli Yang Maha Mulia telah melawat ke rumah keluarga Hindu. Jadi sekarang ni saya heran kenapa ada ustaz, ada ahli politik PAS yang saya dengar sendiri mengatakan bahawa kita tak boleh nak pergi melawat ke rumah orang bukan Islam sebab kononnya ada anjing ke, kononnya dia ada patung-patung berhala dia, dan kononnya ia kotor dan tidak macam-macam benda yang tak halal dan sebagainya. Jadi dengan cara ni kita memutuskan silaturahim dan juga persahabatan dengan orang-orang bukan Islam, dan tidak boleh kita membina negara sedemikian. Soalannya, kenapa kalau kita pergi luar negeri kita boleh pergi rumah-rumah orang bukan Islam, rumah ibadat dia pun kita pergi ke Kuil, kalau pergi Korea, pergi Jepun, kalau pergi kat UK masuk gereja Westminster Abbey, yang tu tak apa pula. Jadi di sini kita lihat bagaimana terlalu kita ni mengikut sentimen dan bukan mengikut ilmu dan sebagainya. Jadi yang keduanya, kita lihat bahawa Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda dan juga Raja Permaisuri Agong telah juga makan bersama-sama di dalam keluarga tersebut. Dan kita lihat bagaimana isu
satu ketika itu gelas halal dan sebagainya di sekolah, dan bagaimana ia menjadi satu aspek yang tidak toleransi antara agama. Jadi di sini kita lihat contoh yang dibuat oleh kedua-dua baginda, di mana mereka juga telah membuat keadaan di mana Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah mendukung cicit Puan Kamala, dan Raja Permaisuri Agong pun mencium dan juga memeluk Puan Kamala. Malangnya saya pernah dengar isu di mana seorang ustaz, apa dikatakan, headmaster ataupun guru besar sebuah madrasah mengatakan bahawa kita kalau nak gunting rambut tu jangan pergi kepada orang bukan Islam, jangan bagi dia pegang kepala kita, seolah-olahnya badan kita ni terlalu suci bagi orang bukan Islam untuk sentuh. Tak tahulah kalau pergi doktor tu macam mana kita bersikap. Dan kita lihat di sini juga isu tentang laundromat ataupun tidak mahu baju orang Islam dan bukan orang Islam dicampur-campur, dan ini juga menjadi satu isu yang besar, dan kononnya lebih Islam kalau kita tak mencampur dengan orang lain. Perkara-perkara macam inilah yang memecah belahkan masyarakat kita dan memberi Islam tu nama yang cukup buruk. Walaupun kononnya niat dia kita nak jadi suci, kita supaya kita tidak bercampur dengan orang bukan Islam, ini adalah bukan ajaran Islam sebenarnya. Dan di akhir sekali adalah bagaimana Raja Permaisuri Agong telah menyuap Puan Kamala Das yang sudah berusia 100 tahun. Dan ini membawa saya kepada cerita Rasulullah SAW yang memberi makan kepada seorang Yahudi yang buta. Dan ini adalah kasih sayang yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada semua insan, semua manusia. Jadi bukanlah kita ni orang Islam, hanya kita terpilih untuk membantu hanya pada seagama dengan kita sahaja. Dari sini pengajaran yang saya ingin ingatkan kepada umat Islam, saudara saya sendiri, adalah untuk kita membina Islam, untuk kita mengharapkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena membuat baik kepada manusia semua. Jadi kita kena faham apa makna buat baik tu. Dan buat baik tu adalah menolong semua orang, memberi makan. Dalam Quran berkata menolong anak yatim, menolong orang miskin. Semuanya tak sebut, bukan hanya pada orang Islam, kepada semua manusia. Jadi kalau sikap sebegini tak dipaham, maka mudah digunakan oleh orang-orang seperti Perikatan Nasional yang nak menang pilihan raya dengan memusuh-musuhkan antara kita, seperti Donald Trump yang telah berbuat demikian di Amerika dan menang kepada pilihan raya presiden dengan menakut-nakutkan orang-orang Amerika kepada orang-orang seperti ASEAN dan juga orang Mexico dan sebagainya. Di akhir sekali saya ingin menyebutkan bahawa kita perlu melihat Islam sebagai rahmat untuk semua dan bukan hanya untuk orang Islam sahaja. Dan jangan kita terbawa-bawa kepada fitnah, kepada cerita-cerita terseparuh yang tak sempurna, dan kita sendiri akan berdosa bersama-sama dengan mereka yang membawa-bawa isu ini hanya untuk menang pilihan raya. Percayalah, mereka ni tak berminat nak menolong tuan-tuan, mereka nak menang saja. Jadi dengan apa cara sekalipun, yang mana yang pakai serban ke, yang nama Tok Guru ke, sekarang kalau dulu saya hormat orang-orang sebegini yang mana mereka ni pandai dalam agama Islam, tetapi sebenarnya hati masih terpaut dengan dunia kuasa, wang ringgit dan juga ego-ego masing-masing. Jadi di sini kita cuba ambil iktibar daripada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong, di mana mereka menunjukkan apa sebenarnya manusia yang dinamakan Islam.
selain daripada apa yang selalu parti politik Islam yang melaungkan diri dia Islam, penyelamat Islam, dan juga Parti Melayu yang baru setahun dua setahun jagung tak ada pun menyumbang banyak kepada negara, tetapi mendabik dada sebagai champion of the Malays ataupun hulu balang orang Melayu yang baru. Tak ada apa buat kecuali 1-2 tahun saja memerintah. Dan ini adalah perkara yang penting bagi kita semua renungkan, bukan saja untuk demi masa depan negara kita, tetapi juga nasib kita di akhirat. Jangan kita terbawa-bawa kepada perkara yang tidak disukai oleh Rasulullah dan ajaran Islam sendiri. Walaupun orang yang mengajak kita buat keburukan ini dikatakan orang-orang yang berpegang kepada Islam dengan nama Tok Guru atau Ustaz dan sebagainya. Jadi kita kena semua kena teliti, kita kena fikir, kena refleksi, kena rajin bertanya dan mempunyai keikhlasan dan kejujuran supaya kita selamat dunia akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.